tawaf perlu, sembahyang perlu. Walaupun zahir kita suci, kita kena ambil air sembahyang. Kena mulakan dengan air sembahyang. Mula. Ada makna mula situ. Sembahyang tu mesti kena mulakan dengan air sembahyang. Situ ada makna mula. Mula tu duduk situ. Yang keduanya, dia nak cerita, iaitu hukum wajib ambil air sembahyang. Hukum wajib ambil air sembahyang. Kalau nak kira, sebelum pada tu ada dah air sembahyang. Bahkan Siti Sarah dulu, isteri kepada Nabi Ibrahim dulu, dia pun ambil air sembahyang. Dia pun ambil air sembahyang. Jurej, dalam Bukhari ni sendiri pun ada sebut. Akan datang kita akan jumpa insya-Allah. Jurej, dia nak sembahyang, dia ambil air sembahyang ni. Jadi apa kelebihan hak ni? Di sini nak ayatnya air sembahyang dengan perincian seperti ini. Dengan perincian seperti ini, dan air sembahyang dengan hukum seperti ini, yakni wajib, tidak sah, kemah hukum. Bermula daripada ayat ni. Sebelum ayat ni dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Ma'idah ni makna surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Sedangkan sembahyang tu di Mekah lagi. Apakah sembahyang sebelum pada tu? Tak ada air sembahyang? Ada, tapi hukum dia setara pada. Tu hukum. Hukum pada ketika itu bukan sebagai wajib. Permulaan hukum wajib daripada ayat ni. Makna mula juga tu. Permulaan hukum wajib bermula daripada mana? Daripada ayat mana? Perintah mana? Ni. Sebelum pada tu dari segi buat-buat gitu. Dan tidak ada pula ada perincian betul-betul seperti yang ada kemudian ni. Maknanya hak diceritakan dengan jelas, dengan tepat, supaya kita amalkan. Ini berdasarkan ayat ini dan perincian Nabi SAW selepas tu. Adapun sebelum pada tu tidak dikira sangat. Sebab apa? Sebab kedudukannya bukan wajib. Dengan sebab itu perincian pun tak perlu mana lah. Tak perlu mana. Tapi kalau benda ni penting sangat, siapa tak sah, kena rakyat. Lagu mana? Hak kena rakyat dengan perincian lagu ni bermula daripada mana? Ni. Bermula daripada sini. Itu Imam Bukhari. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu berdiri nak pergi sembahyang. Kalau tidak berdiri, kalau duduk cokoh, tak boleh nak bangun. Tak perlu ambil air sembahyang kah? Pula. Dan hak ni kalau nak sembahyang. Kalau tidak nak sembahyang, tak perlu kau ambil air sembahyang. Banyak lagi kan benda lain. Hak perlu ambil air sembahyang, hak perlu ada air sembahyang. Lagu mana? Lagu mana? Lepas pada tu, dalam keadaan lagu mana ni kena ambil air sembahyang ni? Maknanya dalam keadaan orang tu suci dah kah? Dalam keadaan musafir kah? Dalam keadaan duduk di rumah kah? Macam-macam lah kemungkinan boleh. Dia tak ada sebut. Dalam keadaan berhadas kah? Tak jelas. Tak jelas. Dalam ayat Quran ni cara dia tu halus lah. Tu dia kena bak tafsir pula lah. Bak tafsir. Tapi secara ringkasnya kita boleh sebutkan di sini idza qumtum ila shalah, iaitu ada ulama mengatakan hak ni memanglah di peringkat awalnya setiap kali nak sembahyang air sembahyang. Air sembahyang. Setiap kali nak sembahyang air sembahyang. Lepas pada tu dia ringankan sikit. Setiap kali nak sembahyang tidak air sembahyang, asal berus gigi. Lepas pada tu ringan lagi, tidak perlu. Tidak perlu dah. Setiap kali nak sembahyang tu tidak perlu ambil air sembahyang. Kalau sudah ada air sembahyang dah tak apa. Buh gigi pun tak perlu dah. Itu dia 3 peringkat. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, iaitu dia kata hak ni bila nak bangun sembahyang ni, kalau tak ada air sembahyang maka wajib perintah ni. Kalau sudah ada air sembahyang, perintah ini adalah istihbab, makna molek. Tetap ada. Bila kamu nak sembahyang, ambillah air sembahyang. Kalau sudah ada air sembahyang dah pun, mana lebih molek. Kalau nak buat lagu ni pun boleh. Gitu. Kebanyakan ulama mengatakan dari segi tara dia lah, hak dia, iaitu hak betul-betul kena ambil air sembahyang bila seseorang itu sudah berhadas. Bila seseorang itu sudah berhadas, barulah dia perlu kepada air sembahyang. Dan dia nak sembahyang lah.
dia nak bangun sembahyang. Maknanya kalau orang tu tak ada air sembahyang, tidak semesti dia kena ambil air sembahyang lalu. 2 jam sebelum pada tu, adakah perlu ambil air sembahyang lalu? Bila batal air sembahyang, kita kena ambil air sembahyang lalu? Tak. Yang perlu di sini bila kita nak sembahyang. Itu contoh. Dan kita nak buat apa-apa yang perlukan kepada air sembahyang, baru ketika itulah. Sebelum pada tu tak wajib atas kita, tak dosa kalau kita tak ambil air sembahyang pun. Tapi bila kita, sebab itu dia kata bila nak sembahyang, maknanya kalau sebelum pada tu kita tidak nak sembahyang ataupun tidak nak buat sesuatu yang memerlukan air sembahyang, tak perlu, tidak jadi wajib. Jadi wajib ni bahkan tidak sah sembahyang apabila kita berhadas dan kita nak sembahyang. Ketika tu, kalau tidak ketika tu tak wajib. Begitu juga yang lain-lain. Kita tidak nak tawaf, duduk Mekah tidak perlu ada dalam keadaan air sembahyang semua, menyusahkan. Islam ni bukan nak menyusah. Jadi hak ni dia cerita sini nak suruh mudah. Tara dia, suk dia mana situ. Tak apalah. Kalau kita perhati kepada ayat ni, dalam ayat wuduk ni dia tak ada ayat. Dia tak ada ayat. Apa nama ni? Dia tak ada ayat tentang niat. Dia tak ada ayat tentang apa nama ni, tartib. Tak ada ayat, cuma dia susun tu gitulah dia sebut. Kalau kita perhati dalam mazhab Syafi'i misalnya, dalam mazhab Syafi'i, dia orang-orang tua teka semua kan ada. Apa dia? Pak basah 2 kering. Apa dia? Pak basah 2 kering. Maksud dia tu rukun wudu. Rukun wudu. Maknanya wudu itu tidak akan sah, tak akan jadi kalau tak ada air ni. Pak basah kena air itulah. 2 kering itu maksudnya niat dengan tertib. Tertib, susunan. Kan Allah SWT sebut basuh muka dulu, lepas tu tangan, lepas pada tu sapu kepala, lepas pada tu basuh kaki. Tertib tu. Tak boleh kita basuh kaki dulu. Itu sebab Tuhan sebut gini. Tuhan sebut gini. Nak basuh kaki dulu, nak sapu kepala dulu, tak boleh. Dia kena basuh muka dulu. Itu tertib. Niat. Niat tu dia bila nak bila nak bangun untuk sembahyang. Kita nak bangun tu, idza qumtum ila shalah. Bangun tu apa bangun? Bangun saat ni tu apa? Bangun nak pergi jamal ke? Kau nak pergi kedai ke? Kau bangun tu nak apa? Ila shalah, untuk sembahyang, ya tak? Jadi bangun tu untuk sembahyang. Tu orang Syafi'i dan orang lain yang kata ada apa nama ni, niat tu dia bahas itu. Mana ada maksud kan bila nak. Sebab tu dia tak kata bila nak sembahyang. Jadi bila nak tu orang lain kata. Ada mau kata niat tu pada ketika tu kau bila bangun. Kau bila? Kau pada ketika Allah Akbar tu. Bila niat ni? Kalau dia mau terima lagu tu niat, kita boleh terima kata dia, tak apalah lagu tu. Ingat, memang kita bermaksud nak buat apa-apa ni, nak minum air. Bismillah. Ke mana niat? Ke mana niat? Adakah sebut nawaitu syurbal ma'? Dah. Lillahi ta'ala? Dah. Tak ada. Apa nama ni, nawaitu tu lah. Usalli kau apa dia ke? Asyrabu lillahi ta'ala. Adakah sebut lagu tu? Tegak-tegak kau misalnya? Tak ada. Kita nak tu. Kalau demo maksud niat tu gitu, orang lain pun boleh terima kata dia. Tapi niat demo tu lagu lain kata dia. Tak apalah. Ada ayatnya hak Syafi'i tu terima gitu. Imam Bukhari nak cerita bila dia mari ayat dia nak tolak tu pendapat tu. Itu cara Bukhari. Dia nak tolak pendapat tu. Bagi dia tak kena tu. Hak wajib ni dia kita kena faham dulu. Hak rukun gapo dia? Syarat gapo dia? Air sembahyang ni gapo? Air sembahyang ni syarat ke rukun?